Kemudian dah kita faham, dia suruh kita yang keempatnya beramal dengan kandungan Quran. Buatlah takat yang boleh. Kalau kita tak boleh, tak payah duk buat lagi. Hak buat ni tuan-tuan abang ni. Hak buat ni dia bagi pilihan. Buat takat boleh. Dia suruh kita sembahyang duha sampai 12 rakaat. Kita boleh buat 2 rakaat je. Buat takat boleh. Jangan duk gagah tak boleh. Tu hak buat. Tapi hak tinggal, kena tinggal semua. Jangan tinggal hak tak boleh. Dia berdarah arak sehari 4 cawan, dia kata tinggal 2 je lah. Hak tinggal kena tinggal semua, arak tinggal semua. Jangan tinggal tak boleh. Kena ingat tau. Hak buat takat larat, takat mampu. Hak tinggal semua. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, InsyaAllah kita akan meneruskan kuliah kita ini sehinggalah masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan Ramadan yang berbaki beberapa hari ini akan dapat kita isikan dia dengan pengisian-pengisian yang telah dianjurkan kepada kita oleh Allah, oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat baginda. Dan mudah-mudahan kita semua akan diberi apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Ada 2 janji besar yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita pada bulan Ramadan ini. Yang pertama, tuan-tuan, apa dia? Yang pertama, keampunan dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Akan diampunkan kepadanya, kepada orang yang berpuasa itu, ma taqaddama min dhanbihi, dosa-dosa yang dia buat lama-lama dah, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang dia baru-baru buat. Hak lama pun dihapuskan dan diampunkan, yang baru pun dihapuskan dan diampunkan. Jadi itu yang pertama. Tuan-tuan bayangkan, kalau Allah bersihkan kita dari dosa. Selama ini kita dicemari dosa dengan dosa. Maka dengan Ramadan datang selama sebulan ini, Allah bersihkan kita daripada dosa. Allah. Itu janji Allah yang pertama dan janji Rasul yang pertama. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan hadis terdapat dalam Sunan Imam Tirmizi, Imam Nasai. Itu janji pertama. Mudah-mudahan kita dapatlah yang ni, tuan-tuan. Dia buat dosa lama dah, daripada muda sampai ketua dia buat lagi. Tak boleh berjalan dah. Nak buat dosa kat luar tak boleh. Duduk tidur atas katil, boleh lagi buat dosa. Kata kat orang tu, kata kat orang ni. Allah beri peluang. Ramadan datang, Ramadan akan, Allah akan beri kepada kita keampunan dosa. Yang kedua, janji yang kedua, Allah akan lipat gandakan pahala. Kalau di bulan lain kita buat ibadat,
Allah gandakan, kata Nabi, paling banyak sampai 700 kali ganda. Dia mula start 10 kali ganda. Baca Quran satu huruf dapat 10 pahala. Semayang jemaah dapat 27. Dia ganda sampai kata Nabi 700 hasanatin, 700 kali ganda. Iaitu infak duit pada jalan Allah. Tetapi ibadat puasa yang kita kerjakan pada bulan Ramadan, Allah akan ganda pahalanya. Tidak ada had dan limit. Bukan 700, beribu-ribu. Pasal apa Allah kata? Fa innahu kerana dia berpuasa kerana aku, dia tak makan kerana aku, dia tak minum kerana aku, dia tidak melayani kehendak nafsu dia kerana aku. Oleh sebab itu aku akan beri gandaan pahala kepadanya tanpa had dan tanpa limit. Ni tuan-tuan, ni tak 14 hari lagi. Ini dua benda tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, kalau hidup kita ini dosa tak ada, pahala banyak, jadi lagu mana? Kalau mati kita, orang mati dia bawa dua ya tuan-tuan. Imma dia bawa pahala, wa imma dia bawa dosa. Dua tu je bawa. Duit tinggal, waris ada. Orang tak pernah pun kepai duit bubuh dalam kerana kita, tak ada. Tinggal semua. Yang kita bawa dua saja, dosa atau pahala. Tuan-tuan nak bawa apa? Sebab itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, dengar, ittaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, wal tanzur, dan kamu kena fikir, kamu kena renung, kena kamu kaji, ma nafsun ma qaddamat lighadin, setiap jiwa kamu itu apa yang dia nak bawa untuk besok. Lepas dia mati, dia nak bawa apa? Kena fikir. Ini ayat dalam suratul Hashr. Kena fikir, kena renung. Duduk lepas semayang, duduk atas tikar semayang, fikir, tengok, aku nak bawa dosa kah, aku nak bawa pahala? Orang yang bawa pahala pergi bersama dia, orang ni akan bahagia di akhirat kelak. Tetapi sayangnya orang yang bawa dosa, maka dia akan jadi insan yang cukup rugi di akhirat nanti. Jadi bulan Ramadan ni dua-dua Allah janji, dosa akan dihapuskan, pahala akan digandakan. Ini peluang selama sebulan. Dan tak tinggal berapa hari je dah lagi. Cuba tanya diri sendiri, Quran berapa kali habis? Apa juih dah baca Quran? Terus saya kira habis lah. Kira apa juih dah baca Quran? Esok cukup 15 hari kan? Ini 14 hari. Apa juih dah baca Quran? Quran yang diturun mulanya pada bulan Ramadan itu, Quran itu adalah satu kitab yang dituntut kita baca dia dengan banyak pada bulan Ramadan. Allah. Tanya diri sendiri. Jangan duduk habaq kat orang. Jawab sendiri, tanya sendiri. Berapa juih dah baca ni? 14 hari dah Ramadan ni. Ada 14 juih lah. Kalau sehari satu ada 14 juih. Kalau sehari dua ada 28 dah. Jadi kita kena kaji tengok apa yang perlu, yang kita perlu ada perubahan di dalam saki-baki 12 hari Ramadan yang masih tinggal ini. Tarawih berapa malam dah kita tinggal?
Ada orang tak bayar tarawih lagi pun ada. 14 malam dah. Ada orang dia tengok-tengok baru 5 malam. Jadi tuan-tuan puan-puan, sebelum kita nak fikir untuk orang, kita fikir untuk diri kita. Antara doa yang kita duk baca Quran ni, Ya Allah, Engkau jadikanlah Quran itu sebagai teman aku di dunia. Quran kita jadikan teman kita di dunia ni. Jadi kita berkawan dengan dia. Wa fil qabri mu'nisan, dan di dalam kubur dia akan jadi teman yang mesra. Dia duduk teman kita di dalam kubur. Dalam kubur bukan cabang api, tapi Quran akan teman kita, akan duduk dengan kita, akan menjadi kawan yang mesra di dalam kubur, mu'nisan, apabila kita berkawan dengan dia di dunia ini masa kita hidup. Tapi kalau dia pun kita tak mau baca. Para ulama menyebut tugas seorang Muslim dengan Quran ada 5. Tugas kita, tanggungjawab kita dengan Quran ni, ada ulama disebut ada 5. Dulu Maulana Salman An-Nadwi pernah sebut. Yang pertama, tanggungjawab kita dengan Quran, kena beriman dengan Quran sebagai kitab yang suci, yang semua kandungannya adalah benar, tidak ada yang palsu. Baik itu rukun iman. Di antara rukun iman, beriman kepada kitab. Itu tugas pertama. Kita kena beriman dengan Quran. Kita kena yakin bahawa Quran ini datang dari Allah, turun kepada Nabi Muhammad. Ayat yang mula turun ialah Iqra, 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jibril berbalik malam 17 Ramadan, dia buat 5 ayat Quran daripada suratul Alaq, surah Iqra ini kepada Nabi. Nabi sedang beribadat, yatahannath fi ghar Hira. Kata Imam, sebut hadis Al-Imam Bukhari, Nabi sedang beribadat dalam gua Hira. Kalau orang pergi buat kerja umrah, orang bawa lah pergi ziarah gua Hira. Tempat Nabi mula-mula terima Quran. 5 ayat Nabi sedang beribadat dalam Gua Hira. Gua Hira ni dia dalam atas bukit Jabal Nur. Sekali. Di atas tu macam ada guh, bapak lembu tu. Gua tu duduk dalam guh tu. Tahu guh? Kan tak tahu, orang Kok Diang tahu guh. Bapak lembu tu ada guh atas tu. Bukit tu lagu tu lah. Dia ada tinggi tu. Dalam tu ada gua. Gua tu nama Gua Hira. Tahun 82 dulu saya naik 3 orang kawan masuk dalam tu, dan saya sempat sembahyang 2 rakaat dalam tu, yang sunat. Kita keluar dari gua tu, kita tengok kat luar, betul-betul nampak menara Masjidil Haram, betul kiblat. Tahun 82 dulu saya naiklah 3 orang kawan, satu kulit hitam daripada negeri Tashad, yang kedua kulit hitam juga daripada negeri Habsyah ataupun Eritrea, dan yang 3 kulit kelabu saya daripada Malaysia. Kami naik 3 orang. Tengok tempat mula-mula turun wahyu daripada langit kepada Nabi. Itu mula Tuhan turun Quran.
Ketika itu Nabi berusia 40 tahun. Isterinya Khadijah pada ketika itu usia 55 tahun. Kemudian turun Quran selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah ketika Nabi berada di Mekah, 10 tahun ketika Nabi berada di Madinah, campur semua 23 tahun. Dan ayat yang paling akhir sekali turun, yaitu ayat yang berbunyi, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sudah tuan-tuan orang saya. Dah. Tutua tuan-tuan masa muda lu dari sudah. Lau umur dah 75, so orang tak sedar lah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Naklah kamu ingat, kamu takut, suatu hari kamu semua akan balik menghadap Allah. Hari itu kena kamu rasa bimbang, takut. Kemudian akan disempurnakan balasan amalan-amalan kamu. Dan mereka, kata Allah, sedikit pun tidak akan dizalimi oleh Allah. Buat baik, Allah akan balas baik. Itu ayat yang akhir, supaya kita ini merasa bimbang hari kita akan balik menghadap Allah. Ayat yang mula 23 tahun dulu turun suruh mengaji. Iqra' tu suruh mengaji. Sebab kamu nak hidup di dunia ni, Quran mula-mula suruh kita mengaji. Pertama sekali mengaji mengenai dengan agama, ibadat dan sebagainya, kena mengaji. Jangan mengaji yang lain sampai tinggal mengaji agama, tak tahu agama, hak lain dia tahu semua. Allah sebut Iqra', baca. Tapi baca bukan baca bismi rabbikal ladzi, dengan nama Allah alladzi khalaq, yang telah mencipta segala makhluk. Jadi mula-mula ayat suruh mengaji lah, suruh belajar. Ayat turun lepas tu 23 tahun, suruh kita ini berasa takut hari yang kita akan balik menghadap Allah, kita mati. Lepas turun ayat ni, tuan-tuan, disebut dalam kitab tafsir, turun ayat ni 6 hari saja lepas turun ayat ni, Nabi pun wafat kembali menghadap Allah. Quran tak turun lah, sebab Rasul sudah wafat. Sebab itu seorang perempuan namanya Ummu Aiman, hadis diriwayatkan oleh Imam, tak ingat dah, Imam Bukhari, Imam Muslim, tak salah saya. Nabi duduk berziarah dia dulu masa Nabi tak mati. Perempuan ni sudah tua, ibu kepada Sayyidina Usamah bin Zaid. Namanya Ummu Aiman, orang kulit hitam. Dia adalah hamba kepada ayah Nabi, dan Nabi merdekakan dia. Dialah yang duk jaga Nabi masa Nabi kecil. Mak Nabi mati, apa dia duk jaga Nabi. Nabi berasa cukup terhutang budi dengan perempuan kulit hitam ni, sebab duk bela dia, duk jaga dia. Sebab itu apabila dia tua, Nabi duk pergi ziarah dia.
Nabi duk bagi sumbangan kat dia sebab Nabi berasa akhirnya Nabi mati dulu pada dia. Kemudian apabila Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar kata kepada Sayyidina Umar kata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, jomlah kita pergi ziarah Ummu Aiman tu yang Nabi duk ziarah dia selalu. Lah Nabi dah tak ada, mai kita pergi ziarah dia pula." Abu Bakar dengan Umar pun pergi ziarah perempuan ni. Perempuan yang banyak berjasa kepada Nabi, duk jaga Nabi dari kecil. Sampai-sampai rumah dia teriak. Perempuan ni teriak sungguh-sungguh. Abu Bakar kata, Sayyidina Umar kata, Makcik Ummu Aiman jangan duk teriak lah. Rasulullah walaupun dia meninggal dunia, dia wafat, kedudukan dia di sisi Allah tak sama dengan kita. Tinggi dia di sisi Allah dalam syurga. Tak payah duk sedih lah. Tahu apa Ummu Aiman jawab kat Abu Bakar? Abu Bakar dengan Umar dia ingat dia sedih pasal dia teringat kat Nabi yang sudah mati. Tapi Ummu Aiman kata, "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, aku menangis bukan kerana aku sedih ke atas kewafatan Rasulullah, dan aku memang tahu Rasulullah kedudukannya tak sama dengan kita, tinggi di sisi Allah. Aku memang tahu, aku memang yakin. Aku menangis bukan kerana itu. Tapi aku menangis, wahai Abu Bakar dan Umar, kerana dengan wafatnya Nabi, dengan matinya Nabi, Al-Quran sudah tak turun lagi dah. Keberkatan bumi sudah tidak ada apabila Quran tak turun. Ni yang aku teriak. Masa Nabi duk ada, Quran duk turun. Dah Nabi wafat, Quran tak turun. Mana bumi kita ni sudah hilang keberkatan dia. Yang ni yang teriak. Dan dalam hadis tersebut, fahayyajatuhuma 'ala al-buka. Apa yang disebut oleh Ummu Aiman itu menyebabkan Abu Bakar dengan Umar pun teriak bukan main. Sedih. Pasal apa? Quran dengan kewafatan Nabi sudah tidak turun lagi. Keberkatan bumi sudah tidak ada lagi dengan sebab Quran tak turun. Tuan-tuan, Quran turun, selesai semua. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar telah berusaha menulis Quran supaya jangan hilang daripada ingatan. Sebab orang yang hafal Quran di zaman Nabi banyak yang mati di dalam peperangan dan sebagainya. Maka takut Quran ini hilang daripada hati-hati dan daripada ni tulis Quran tu sampai kat kita lah. Senang nak baca, 30 juzuk tu ada, 114 surah, 30 juzuk duduk di depan kita. Mula dengan surah Al-Fatihah, akhir dengan surah surah An-Nas. 114 surah. Teh, 114 surah. Tak teh apa? Kadang-kadang ingat lah. Tugas yang pertama kena beriman kepada Quran ni. La ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada benda yang palsu, sama ada di depan ataupun di belakang, yang disebut oleh Quran, sama ada yang dulu ataupun yang kemudian. Semuanya benar betul, tak ada yang palsu. Cerita Fir'aun, cerita betul. Cerita Namrud, cerita betul. Cerita Adam dengan Iblis, cerita betul. Tak ada yang palsu. Ini tugas kita yang pertama dengan Quran. Kena beriman dia adalah kitab suci yang di dalamnya yang pertama ada yang menyentuh tentang ibadat, ada yang menyentuh tentang iman. Yang di dalamnya ada menyentuh tentang ibadat. Di dalamnya ada menyentuh tentang nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran. Di dalamnya ada menyentuh tentang cerita-cerita Allah kepada umat dahulu.
di dalamnya ada menyentuh tentang cerita-cerita Allah tentang akhirat yang belum berlaku. Dalam Quran ada. Itu kata Quran. Ada cerita, ada pengajaran, ada hukum, ada nasihat, ada cerita menyebut tentang nikmat-nikmat yang Allah, tazkir bi ala'illah, tazkir bi ayyamillah. Ada dalam Quran cerita tentang azab-azab yang Allah turun kepada umat dahulu kerana mereka menolak pengajaran Allah, menolak beriman dengan Allah. Dalam Quran kita yakin. Lepas dah kita percaya dan kita beriman dengan Quran, dia adalah kitab yang suci diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula dengan Iqra dan berakhir dengan al-yauma wattaqu yawman turja'una fa ila Allah. Tugas kita yang kedua dengan Quran, tuan-tuan, kena baca, kena belajar baca dia bagi betul. Ini tugas dia. Jangan kita mati Quran tak erti nak baca. Hak lain kita belajar boleh. Dulu tak boleh bawa mutu lah, pandai ustaz oi. Dia lipat lebih pada budak muda. Quran haram tak erti baca. Jangan. Nabi kata bacalah Quran. Quran akan menjadi penolong kamu di hari akhirat nanti. Kena ajak baca. Cucu-cucu tu suruh ajak baca Quran bagi betul. Tok Wan lagi kena belajar. Sebab Tok Wan rumah kata pergi, kubur kata mari. Kena belajar Quran lah. Kalau kita mati tengah duk ngajak Quran, Allah tanya kamu mati duk buat apa? Duk ngaji Quran Allah, duk belajar Quran tapi tak dan mati. Allah bahagianya. Lu maklum lah belajar baca Quran. Saya kelas saya duk ajak lah. Hari Ahad pun saya belajar ajak, hari Jumaat pun saya ajak. Hari Jumaat saya ambil belah ekor naik ke atas. Ambil daripada juz 30, juz 29, juz 28. Hari Ahad saya ajak belajarlah sikit belum baca kitab ni daripada awal juz 1 2 3. La ni hak awal sampai 10, hak belakang sampai 20. Tinggal hak tak baca lagi 10 juz lagi. Lepas tu dia berjumpa. Kita gustan dengan kita gohid ni dia jumpa. Jauhkan banyak, sikit-sikit je baca. Betul sikit-sikit lah. Kena belajar baca Quran. Para qurra sebut Quran kita baca dia dengan 2-3 jenis. 4 jenis tu. Yang pertama kita baca dengan tarannum. Dulu dia panggil tahqiq. Baca dengan inilah, dengan berlagu ni. Dulu di Kedah kami dulu sebagai Hashim ambil tanda di sini ni 4 lah apa semua dulu ni. Hak tu dia pergi baca tarannum. Hak ni bukan semua orang boleh baca. Saya pun tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah
Hak tu dia panggil baca secara tarannum. Hak ni orang-orang apa ada lagu boleh lah. Kita di kolej ni patlah lah dulu ni. Kemudian yang kedua kita baca secara tartil, warattilil Qur'ana tartila. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Ini dia panggil baca secara tertil, cepat sikit dah tadi. Hak tadi baca dalam majlis bolehlah. Tapi kalau jadi imam baca lagu tadi, esok tengok makmum dia tinggal seorang, makmum lari habis. Cerah masa depan tu imam. Dia kata nak boleh rokok, boleh berlagu, bukan main. Itu yang kedua, secara tertib. Yang tiga, secara tadwir. Ini kebanyakan kita baca. Kalau saya baca surah Yasin tadi ni, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un a'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidur la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Itu dia panggil syarat tadwir. Itulah kebanyakan di Imam Ghazali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu baca syarat tadwir. Kemudian ada satu lagi bacaan dia panggil syarat hadar. Kalau saya baca surah Yasin tadi, ayat tadi bunyi begini. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Cepat sikit. Itulah 4 cara nak baca Quran. Hak eloknya cara nombor 3 tadi lah tadwir. Kemudian kalau cara lebih pada itu memang tak boleh. Bagaimana?
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا. Tak ada tajwid, tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Tak ada tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Tak ada tajwid. Mana ikhfa, mana idgham, mana iqlab, mana idgham al ghunnah, semua tak ada. Pasal apa? Rabba qari'in lil Quran. Ramai orang baca Quran, kata Nabi, wal Quranu yal'anu. Quran duk kutuk dia, duk laknat dia pasal tak jaga hukum tajwid, baca terlalu cepat. Tuan berfungsi mai, tuan-tuan. Sebelum kita mulakan majlis kita ini, marilah sama-sama kita membuka dengan membaca umul kitab. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan kepada kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak payah. Masuk neraka ya. Nak baca elok. Tuan-tuan, sebelum kita mulai kita baca dengan umul kitab. Mudah-mudahan Allah bagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca cara hadar. Part itulah. Belajarlah baca Quran. Bacalah dengan apa bentuk pun. Jaga tajwidnya, jaga iqlabnya, jaga ikhfa'nya, jaga idghamnya, jaga itu dan jaga ini. Tapi nak bagi betul baca, kena belajar. Para sahabat belajar kat Nabi, sahabat-sahabat lain belajar kepada sahabat-sahabat, antaranya Mu'adz bin Jabal, antaranya Sa'id Al-Imam Sa'idun Al-Khudri. Ini semua orang-orang yang duk mengajar Quran zaman Nabi. Itu yang kedua. Pertama, kena beriman. Yang kedua, kena belajar baca begitu. Dan begitu juga yang kedua ni, kalau boleh hafallah surah-surah yang tertentu. Hafal. Allah. Dia baca surah Wattin, tapi dia habis dengan surah Wal Asri. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat Wattin wa tawasaw bil haqq. Tapi dia baca illal Wattin. Makmum dengar dia baca Wattin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mula Wattin wa habis Wal Asri ni pula tak apa ikut dah. Dia jadi imam di rumah dia sembahyang Isya. Tuan ni dia baca kuliah, duk but nak berhenti cari tak boleh. La a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun. Menantu dia ustaz ni, bila nak ada lakum dinukum ni? Hafal bagi betul. Kalau kita mati, kita hafaz Quran, Yasin ada dalam kepala kita. Orang kapan kita Yasin ikut pi sama. Surah Taba ada dalam kepala kita. Kita orang kapan kita di pabungkui kita surah Taba bawa pi sama di dalam kerana dengan kita. Allah. Kita hafal surah Kahfi, kita duk baca hari-hari Jumaat. Orang kapan kita Kahfi pi sama dengan kita. Kita hafal surah Qul Huwallah. Orang kapan kita Qul Huwallah pi sama dengan kita. Surah Yasin tuan-tuan hafal lah.
Kami di Kedah, tak tahu di Perlis, kami di Kedah Yasin ni jadi amalan tiap-tiap minggu surah Tabah, nak tidur malam duk baca surah Tabah. Disebut dalam beberapa buah kitab, orang yang tiap hari dia baca Tabah, nak tidur ke siang ke hari-hari dia baca Tabah, tak tinggal sehari pun. Nak tidur kalau dia tak baca siang, dia baca malam kan nak tidur. Lebih-lebih lagi masa dia nak tidur dia baca Tabah. Orang ni selamat daripada azab kubur. Ni kita nak baca masa kita nak tidur mana kalau tak hafal. Jangan nak mengikut ambil Quran pula yang pun tak ada. Baca kena hafal. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. 6 minit habis. Kalau Yasin 12 minit selesai. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Baca jenis nombor 4 tadi, saya hadar. 12 minit, 10, 11, begitulah. Khatam sekali. Allah. Tuan-tuan, ini yang kedua. Baca kalau boleh hafal surah-surah yang tertentu. Kena buatlah tu. Ni bulan puasa ni. Untanya nak hafal Quran bagi lagu mana? Ulang satu-satu ayat tu. Kebiasaannya kalau kita ulang lebih kurang 13 kali, 14 kali, 17 kali jadi hafal. Lah kita ulang. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Kebiasaannya orang biasa ni dalam 15 kali, 17 kali. Tapi kalau orang yang cerdik sikit, dia 8 kali, 9 kali dah boleh hafal. Hak paling bodoh 40 kali. Kalau 40 tak boleh juga, itu hidup dengan mampu tak mau. Buatlah. Boleh. Kalau nak hafal Yasin, kalau ulang, kita katalah ulanglah 12 kali. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. 12 kali, paling 17 kali ingat. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اتبعوا من لا saya ingat surah Yasin tu tak sampai 2 bulan boleh duduk dalam kepala orang. Tapi kalau tak apa, kalau kita tak buat lagu tu 20 tahun pun Yasin tak hafal. Kalau kita buat insya-Allah 2 bulan, paling payah sekali 4 bulan Yasin duduk dalam kepala orang. Kalau start bulan Ramadan ni, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah Yasin duduk dalam kepala orang. Lepas tu ambil surah Tabah pula. Tabah sikit ya. 2 bulan boleh pula Tabah. 6 bulan Yasin duduk dalam kepala, Tabah duduk dalam kepala dah. Tapi kalau lagu P. Romli dihafal dari mudah-mudah. Rukun Islam 5 perkara. Mudah tu lagu P. Romli. Dia ingat. Yasin tak ingat. Allah. Kemudian tuan-tuan, tugas kita yang ketiga masuk dalam waktu ni. Sikit lagi ya, saya ambil. Tugas kita yang 3, kita kena cuba memahami ayat-ayat Quran. Baca saja tak mau, kita nak kena faham. Tak apalah.
Kalau ada kelas-kelas orang mengajar Al-Quran, kita pergi cuba memahaminya dan sebagainya. Kena faham. Tak banyak pun sikit. Ni duk baca qul huwallah, duk baca alhamdulillah tu lama dah tapi tak tahu makna apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau akan dikau sahaja ya Allah aku sembah, akan dikau sahaja ya Allah aku minta tolong. Aku tak sembah orang lain, aku tak minta tolong kat orang lain, aku minta kat kamu. Kita faham iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oleh sebab aku tak minta tolong kat orang, aku tak sembah orang lain, oleh itu ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, berilah hidayat kat kami, tunjuklah kami jalan yang lurus yang boleh sampai ke syurga. Jalan mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang engkau telah beri nikmat kepada orang-orang sebelum kami dulu. Umat Nuh, umat Musa, umat Isa, umat Ibrahim, engkau beri hidayat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang orang yang engkau murka, engkau kutuk mereka. Itu jalan-jalan Yahudi. Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Kami tak mau. Kami minta jalan yang engkau telah beri petunjuk kepada orang dulu. Nabi Nuh dulu pun jalan-jalan ni. Itu Islam. Kita baca tu kita faham, baru datang khusyuk. Kita puji Allah 6 kali, 6 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita puji Allah. Rabbil alamin, Tuhan yang mencipta segala alam, memiliki segala alam. Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah. Ar-Rahim, Allah yang maha pengasihani. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, Allah yang memiliki hari akhirat. Iyyaka na'budu, bukan engkau sahaja yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, kepada engkau sahaja kami minta tolong. Lepas kita sebut ini, kita sebut Allah ni, dia pemurah, dia pengasih, dia memiliki akhirat, baru kita minta, baru ihdinas siratal mustaqim. Kita minta ke Allah, bukan minta duit. Kita minta ke Allah, bukan minta pangkat. Kita minta ke Allah, bukan minta nak nikah seorang lagi. Tapi kita minta ke Allah hidayat. Ihdinas siratal mustaqim, beri hidayat kat kami ya Allah, jalan yang lurus sampai ke syurga. Jalan mana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Itu imam baca, kita diikut dengan makna yang kita faham, baru datang khusyuk. Sebab hati kita, otak kita, kita bagi kerja. Tapi kalau kita tak faham, Allahu Akbar, tak faham, kita aduk baca aja mulut Fatihah tapi tak faham apa, hati pi rata, otak pi rata, dia pi pada umsak 4 kali balik dia baru duduk rakaat pertama. Pasal apa? Dia tak bagi kerja kat otak dia, dia tak faham apa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu yang berapa? Yang ketiga, kita cuba faham. Yang keempat, yang paling penting, apabila kita faham dalam Quran gini-gini, kena beramal dengan apa yang Quran suruh, kena tinggal apa yang Quran larang, kena buat apa yang Quran minta kita buat. Kena taat kepada Quran. Taat ni maknanya hak dia suruh kita buat, hak dia larang kita tinggal. Taat tu makna taat. Tapi kalau hak dia suruh kita tak taat, kita tak buat, hak dia larang kita tak taat, kita tak tinggal, itu bukan taat namanya. Itu juga makna takwa. Apa dah? 4. Nombor 1 kena beriman, nombor 2 kena belajar baca, baca hafal sikit-sikit, nombor 3 kena faham, nombor 4 kena beramal, nombor 5 kita kena ajak orang lain sama kepada Quran. Kita kena ajak orang lain sama beriman pada Quran. Kita kena ajak orang lain sama membaca Quran. Kita kena ajak orang lain sama memahami Quran. Kita kena ajak orang lain sama supaya beramal dengan Quran. Inilah 4 tugas kita dengan Quran. Saya ulang balik. Nombor 1, beriman.
Nombor 2, baca bagi betul dan hafal sikit-sikit. Nombor 3, kena cuba memahami makna Quran. Sebab itu Nabi kata, orang yang baca Quran tak faham apa, Allah bagi satu huruf 10 pahala. Satu huruf 10 pahala. Alif lam mim dia dapat 30. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia tak faham apa, tak baca aja. Dapat 10. Qul huwallahu ahad. Dia tak faham apa, dia dapat 110 pahala. Sebab qul huwallahu ahad itu 9 huruf. Tapi Nabi kata kalau dia baca Quran, dia faham makna, Allah akan bagi kat dia satu huruf, bukan 10, satu huruf 50 pahala. Untung tak untung? Man qara'a al-Qur'ana fa'a'rabahu falahu bikulli harfin 50 hasanatan atau kama qala. Sesiapa yang membaca Quran dan dia faham makna Quran, maka Allah akan bagi satu huruf 50 pahala. Kemudian dah kita faham, dia suruh kita yang keempatnya beramal dengan kandungan Quran. Buatlah takat yang boleh. Kalau kita tak boleh, tak payah duk buat lagi. Hak buat ni tuan-tuan abang ni. Hak buat ni dia bagi pilihan. Buat takat boleh. Dia suruh kita sembahyang duha sampai 12 rakaat. Kita boleh buat 2 rakaat je. Buat takat boleh. Jangan duk gagah, tak boleh. Tu hak buat. Tapi hak tinggal, kena tinggal semua. Jangan tinggal hak tak boleh. Dia berdarah arak sehari 4 cawan, dia kata tinggal 2 je lah. Hak tinggal kena tinggal semua, arak tinggal semua. Jangan tinggal tak boleh. Ini kena ingat tau. Hak buat takat larat, takat mampu. Hak tinggal semua. Jadi dan yang kelimanya, tugas kita dengan Quran, kita kena mengajak orang lain sama kepada Quran. Kalau kita pandai baca Quran, kena ajak orang sama bagi pandai Quran. Kalau kita faham Quran, kita kena ajak orang lain sama bagi faham Quran. Kemudian kita ajak orang lain sama beramal dengan Quran. Mari kita beramal Quran. Kita nak terapkan Quran di dalam masyarakat kita, dari segi hukum, dari undang-undang, daripada semua. Barulah kita menjadi orang yang cintakan Quran, dan Quran akan menjadi teman setia kita di dalam kubur nanti insya-Allah. Jadi setakat itu dululah kuliah saya pada pagi ini. Saya ada bawa hadis mengenai puasa, tapi tak ada nak baca. Tak ada nak baca lagi. Insya-Allah lah bila-bila masa pula lah. Saya pun jarang keluar lah bulan puasa ni. Saya bercuti. Tapi dah hari ni tapi saya ni minta juga mengisi kuliah saya datang lah juga. Walaupun tak berapa nak larat dalam kereta tu boleh bawa lagi, tapi anak-anak tak apa nak bagi. Takut kena kanan kena kiri. Tak apalah tuan-tuan, begitulah kita ni hidup kita begitulah. Allah kata aku jadikan manusia mula-mula dia tak tahu apa, kemudian dia tahu lemah, kemudian Allah beri kekuatan, lepas kuat Allah bagi lemah balik. Lemah balik. Lepas lemah balik, habislah kita. Dan apapun kita minta, Allah hidupkan kita dengan iman dan Islam. Allah matikan kita dengan iman dan Islam insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan ikut saya semua doa yang Nabi kita minta, selalu suruh kita minta bulan Ramadan ni. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun
karimun tuhibbul afwa fa'fu anni wa an walidayya wa an jami'il muslimin wal muslimat rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini doa yang dituntut kita baca sepanjang bulan Ramadan. Biasanya kalau kami untuk bilal lah duk baca ini doa, makmum duk imam duk amin ke belakang. Nah, lepas tarawih kita dituntut kita baca, pas sembahyang kita baca sepanjang bulan Ramadan. Allahumma inni maknanya ya Allah, inni aku as'aluka minta kepada kamu ridhaka keridhaan kamu wal jannah dan aku minta kat kamu syurga. Ni dia suruh kita minta keredaan Allah dan syurga. Kita hidup di dunia ni susah, Allah redha. Senang, Allah redha. Sakit, Allah redha. Sihat, Allah redha. Duduk di Kedah, Allah redha. Duduk di Perlis, Allah redha. Duduk di Mekah, Allah redha. Duduk di England, Allah redha. Kita minta keredaan Allah. Yang kedua, wal jannah, kita minta syurga. Syurga Allah punya. Lepas tu kita minta kat dia. Kalau syurga tu hak pak kita tak apa, tunggu dia mati kita makan bersangka boleh ha. Kalau syurga hak kerajaan kita, pilihan raya kita undi dia dapatlah syurga. Tapi syurga bukan hak kerajaan, bukan hak pak, syurga hak Allah. Lepas tu kita minta kat dia. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Wa a'udzu bika, aku berlindung denganmu ya Allah. Kita minta jauh berlindung daripada apa? Min sakhatika, daripada kemurkaan dan kemarahanmu, wan nar, dan daripada neraka. Aku tak mau. Aku tak mau hidup ni engkau murka marah ke aku. Yang aku mau engkau redha. Aku tak mau hidup ni engkau bagi neraka ke aku. Yang aku mau syurga. Tu cantiknya doa Nabi ajak kita tu. Dia minta bulan Ramadan. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Karimun, engkau adalah Tuhan yang Maha Pemurah. Allah tu Maha Pengampun, Maha Pemurah. Dia ampun dosa dan dia bagi pahala kat kita. Pasal dia pemurah. Tuhibbul afwa, engkau suka mengampun dosa-dosa hamba-Mu. Oleh itu, fa'fu anni, Allah, ampunlah dosa saya Allah. Bulan Ramadan ni. Fa'fu anni, ampun dosa saya. Wa an walidayya, bukan minta kat saya saja, dan engkau ampunlah dosa ibu dan ayah saya, lebih-lebih yang sudah mati. Ni kita minta doa, Allah ampun dosa kita, ampun dosa ibu dan ayah kita. Wa an jami'il muslimina wal muslimat, bukan dosa kami, bukan dosa keluarga kami, ayah ibu kami, dan dosa sekalian sahabat kami muslimin muslimat, bi rahmatika, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, wahai Allah yang amat menyayangi hamba. Allah yang Maha Penyayang, arhamar rahimin. Cantik doa ni tuan-tuan, kena baca selalu. Sekali lagi ikut. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni wa an walidayya wa an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dulu tuan-tuan, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi